Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan undian Europa League peringkat 16 terbaik yang akan berlangsung pada 7 dan juga 8 Mac nanti. Sporting CP akan bertemu dengan pasukan Atalanta. Roma akan bertemu dengan pasukan Brighton. Sparta Praha akan menerima kunjungan pasukan Liverpool. Karabakh FK akan menentang pasukan Bayer Leverkusen. AC Milan akan bertemu dengan pasukan Slavia Praha. Freiburg akan menentang pasukan West Ham United. Benfica akan bertemu dengan pasukan Rangers. Marseille akan bertemu dengan pasukan Villarreal. Rasmus Højlund sah akan diketepikan. Penyerang prolific Manchester United, Rasmus Højlund, sah tidak akan terlibat dengan dua perlawanan terdekat buat masa ini, iaitu ketika menentang pasukan Fulham malam nanti, serta pertengahan minggu hadapan iaitu ketika menentang pasukan Nottingham Forest dalam saingan Piala FA. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, percaya kehilangan Højlund tidak akan mengganggu momentum kemenangan mereka pada ketika ini. Ketiadanya juga sudah pasti tidak akan menyebabkan musim mereka akan berakhir begitu sahaja, walaupun mereka tidak cuba untuk mendapatkan seorang lagi penyerang pada bulan Januari yang lalu. Højlund dilaporkan akan berehat selama sekurang-kurangnya 3 minggu akibat masalah otot yang dialaminya dan berkemungkinan juga terpaksa diketepikan untuk satu tempoh yang lebih lama. Højlund sudah pun menjadikan 7 gol daripada 6 penampilan terakhirnya, dan kehilangannya kini sudah pasti memandikan kepala tenak sendiri kerana Anthony Martial juga masih lagi belum pulih daripada kecederaan. Mereka masih mempunyai beberapa pemain yang mampu meledak gol seperti Garnacho, Rashford dan juga kapten pasukan iaitu Bruno Fernandes. Pochettino beri amaran kepada para penyokong mereka. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, memberikan amaran kepada para penyokong mereka supaya tidak menilai kebolehannya berdasarkan kemenangan untuk menjual trofi Carabao Cup nanti. Halangan terbesar mereka adalah pasukan Liverpool yang menanti di final yang akan berlangsung di Wembley pada malam esok. Ini merupakan final pertama pasukan Chelsea sejak pengambil alihan Todd Boehly pada bulan Mei pada tahun 2022. Di mana perubahan secara besar-besaran telah dilakukan sejak daripada masa tersebut. Selain itu, ini merupakan peluang keemasan buat Pochettino sendiri yang sedang memburu trofi pertamanya sejak kali pertama berada di England sebagai seorang pengurus pasukan. Pochettino sebelum ini tewas di final UCL ketika menjadi pengurus pasukan Spurs pada tahun 2019 dan ini merupakan peluang terbaiknya untuk membalas dendam. Walau bagaimanapun, dia tidak mahu para peminat Chelsea pada ketika ini menilainya dengan begitu cepat. Andai kata mereka mampu menjual trofi Carabao Cup nanti ataupun mencemuhnya jika mereka gagal melakukannya. Baginya, mereka masih memerlukan banyak lagi masa untuk berkembang dengan lebih baik lagi. Tiga bintang Liverpool masih ada peluang untuk beraksi di final Carabao Cup. Pembantu Jurgen Klopp, Pep Lijnders, memberikan sedikit harapan terhadap tiga bintang pasukan Liverpool iaitu Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai dan juga Darwin Núñez masih mempunyai peluang untuk beraksi di final yang akan berlangsung pada hari esok. Ianya juga bergantung kepada ujian kejelasan yang akan dilakukan pada saat akhir nanti sebelum mereka menghantar senarai nama terakhir pemain yang akan beraksi di final. Salah dilihat seperti pulih sepenuhnya ketika dia membantu pasukan Liverpool untuk menang mengatasi pasukan Brentford tempoh hari, tetapi terpaksa diketepikan semula ketika perlawanan menentang pasukan Luton tempoh hari. Ada laporan yang mengatakan masalah hamstring Mohamed Salah semakin teruk dan dia sudah pasti tidak akan bermain di final nanti. Dominic Szoboszlai pula sudah lama berehat daripada masalah yang sama dan dia juga sudah semakin hampir untuk pulih, tetapi masih belum dapat dipastikan tahap kecemasannya pada ketika ini. Darwin Núñez pula yang terpaksa dikeluarkan awal ketika perlawanan menentang pasukan Brentford tempoh hari juga masih berada di bawah pemerhatian. Apa yang pasti pada ketika ini, Alisson Becker, Diogo Jota, Curtis Jones dan juga Trent Alexander-Arnold tidak akan terlibat dalam perlawanan terakhir nanti. Lewandowski pecah rekod Lionel Messi. Penyerang pasukan Barcelona, Robert Lewandowski, berjaya memecahkan rekod Lionel Messi dengan menjadi pemain tertua dalam pasukan Barcelona yang menjadikan gol pada peringkat kalah mati. Lewandowski melakukannya ketika mereka seri satu sama dengan pasukan Napoli pada usia 35 tahun dan juga 184 hari. Lionel Messi melakukannya pada usia 33 tahun dan 259 hari ketika mereka menentang pasukan Paris Saint-Germain pada bulan Mac 2021 yang lalu. Ketika tumpuan sedang terarah kepada Lamine Yamal yang menjadi pemain termuda beraksi di peringkat kalah mati. Mereka juga sedang menanti pemain itu untuk menjadikan gol bagi memecahkan rekod yang pada ketika ini masih lagi dipegang oleh Bojan Kirkic pada usia 17 tahun dan juga 217 hari pada tahun 2008. Ansu Fati berjaya menjadikan gol ketika berusia 17 tahun dan juga 40 hari, tetapi dia melakukannya pada akhir peringkat kumpulan pada edisi 2019-2020. Dan jika Yamal tidak berjaya menjadikan gol untuk musim ini, maka rekod tersebut akan kekal untuk musim yang seterusnya.
Real Madrid berdepan dengan krisis kecederaan yang semakin meruncing. Real Madrid mengesahkan yang penyerang mereka, Joselu, telah menyertai senarai terbaru pemain cedera untuk musim ini. Penyerang tersebut dilaporkan telah mengalami masalah buku lali yang menyebabkan dia akan diketepikan sehingga selepas rehat Asia Antarabangsa nanti. Joselu yang berusia 33 tahun menjadi pilihan utama untuk Ancelotti dan setakat ini sudah terbukti keberkesanannya. Turut berada dalam senarai kecederaan adalah Jude Bellingham, Antonio Rudiger, David Alaba, Eden Militao dan juga Thibaut Courtois. Eduardo Camavinga lebih menasib baik selepas dia akan kembali bersama dalam skuad pada hari Ahad nanti. Joselu menyertai pasukan Real Madrid pada musim panas yang lalu, telah meledak 13 gol daripada 35 perlawanan di seluruh kejohanan. Joselu juga dilaporkan akan berada dalam senarai terakhir untuk pemain Spanyol yang akan beraksi di Euro nanti. Tuchel janji akan berikan segalanya sebelum dia keluar nanti. Pengurus pasukan Bayern Munich, Thomas Tuchel, berjanji akan memberikan segala yang dia ada sebelum dia pergi, meninggalkan pasukan pada hujung musim nanti. Dia juga berjanji mahu memperbaiki segala kelemahan yang mereka ada pada ketika ini selepas menerima kritikan hebat akibat daripada prestasi merundung mereka pada musim ini. Dia juga akan membenarkan pemain-pemain secara bebas demi menaikkan semula moral mereka yang kelihatan sudah jatuh pada ketika ini. Pertemuan dengan pasukan Leipzig pada hujung minggu ini menjadi perlawanan pertama untuk Tuchel selepas mengumumkan peletakan jawatannya secara rasmi dan ianya sudah pasti menjadi perhatian pihak daripada seluruh dunia. Pep Guardiola dedahkan rancangan selepas meninggalkan pasukan Man City. Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, mendedahkan keinginannya untuk bergelar jurulatih kepada mana-mana pasukan kebangsaan sekiranya dia tidak menyambung lagi kontraknya bersama dengan pasukan Manchester City nanti. Kontraknya bersama dengan pasukan City akan tamat pada tahun 2025 dan dia sudah pun mempunyai perancangan sendiri selepas tiba waktu itu. Pep berminat untuk menjadi jurulatih pasukan kebangsaan kerana dia mahu merasakan nikmat kemenangan bersama skuad kebangsaan. Dia sudah banyak kali merasakan kejayaan bersama dengan kelab pada ketika ini dan kemenangan bersama dengan pasukan negara sudah pasti berbeza. Pep mahu merasai pengalaman berada dalam kejohanan Piala Dunia, Euro ataupun Copa America ataupun mana-mana kejohanan besar di dunia. Tetapi matlamat utamanya adalah untuk berada dalam kejohanan Piala Dunia. Dia tidak pasti bilakah ianya akan berlaku, tetapi itu adalah impiannya sebelum dia menutup buku sebagai seorang pengurus pasukan nanti. Kita ke jendela perpindahan pemain. Anthony akan dilepaskan dengan nilai 43 juta pound. Pemain sayap termahal pasukan Manchester United, Anthony, diberitakan telah diletakkan nilai 43 juta pound untuk mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Pemain itu dikatakan akan dilepaskan selepas Asia kurang memberikan import seperti mana diharapkan. Selain itu, peranan besar diambil oleh Sir Jim Ratcliffe juga akan menjadi antara faktor mengapa pemain itu akan dijual. Selain Anthony, 11 pemain lagi berkemungkinan besar akan dilepaskan, termasuklah Harry Maguire, Rafael Varane dan juga Casemiro. Manchester City sedang menilai Rafael Leao. Manchester City dilaporkan sedang melakukan penilaian terhadap pemain sayap pasukan AC Milan, iaitu Rafael Leao, dan bersedia untuk memberikan tawaran sehingga 100 juta euro kepada pasukan tersebut. City bersungguh-sungguh mahu mendapatkan pemain itu dan bermain di Liga Perdana Inggeris pada musim hadapan. Barcelona mahu jual Robert Lewandowski. Barcelona semakin terdesak untuk menjual penyerang utama mereka, iaitu Robert Lewandowski, bagi mendapatkan lebih dana untuk membawa masuk pemain baru nanti. Barcelona kini sedang menumpukan untuk membawa masuk pemain baru bagi merombak kembali pasukan supaya dibarisi lebih ramai pemain muda. Real Madrid sedia dengan tawaran untuk Dani Ceballos. Real Madrid kini sudah bersedia untuk mendengar tawaran untuk melepaskan pemain tengah mereka, iaitu Dani Ceballos. Pemain tersebut menjadi di antara pemain yang sudah pasti akan dijual pada musim panas nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.